awal-awal buka kamera, tahniah. Okey, pakai kopi elok-elok. Terima kasih Syahira. Kawan Koma siapa yang pindah tu, apa nama lah? Apa nama kawan yang pindah? Hazika. Ha? Hazika yang mana satu Bukan spek ke? Hazika mana satu yang kecil-kecil? Bukan. Tak apa. Saja ni dia bagi mesej kat saya. Saya pun dah lupa. Saya pun tak ingat lagi muka dia. Siapa dia lah yang apa nama Hazikah ni ya. Okey kelas. InsyaAllah kita masuk kelas yang pertama Kita tengok apa nama kita punya muka surat 9. Al-Fahmu wa Tamassuki. Ilmu dalam bab pelajaran yang kedua, bab Tauhid. Tajuk kita pada hari ini ialah ilmu Tauhid. Okey, baik insya-Allah. Jadi apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah bagi nampak sikit. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah pertama sekali. Terima kasih barakallahu fiik. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah pertama zikru ta'rif ilmu tauhid, kedua zikru hukmu dirasatu ilmu tauhid. Yang pertama zikru ta'rif ilmu tauhid, menyebutkan ta'rif ilmu tauhid. Kedua zikru hukmu dirasatu ilmu tauhid, menyebutkan hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukum mempelajari ilmu tauhid. Lepas tu yang ketiga taudihu samaratu, menerangkan menerangkan samaratu penama kesan ataupun buah dirasah ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid. Lepas tu yang keempat bayanu, menerangkan nasyatu perkembangan ilmu tauhid. Yang kelima bayanu muassisu ilmu tauhid, menerangkan pengasas ilmu tauhid. Dan yang keenam zikru mawdu'u ilmu tauhid, menyebutkan kandungan-kandungan ilmu tauhid. InsyaAllah kita itu yang kita akan pelajari pada insyaAllah pada hari ini insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pada kita punya yang pertama, mi'yar yang pertama, iaitu ta'rifu ilmu tauhid, iaitu huwa ilmu bi anna syai'un wahidun, iaitu ilmu bi anna bahawasanya syai'un wahidun, sesuatu itu adalah satu. Ini daripada sudut bahasa lughah, bahasa. Tumpukan perhatian benda ni penting. Yang keduanya, ilmu tauhid fi istilah, pada istilah yang pentingnya. Pada istilah ilmu tauhid. Ilmu tauhid apa dia? Ilmu yang yaqtadiru bihi, yang memperolehi dengannya ala isbati, atas membuktikan, isbati membuktikan, atas membuktikan al-aqaid, akidah ataupun pegangan ad-diniyah, agama, al-muqtasabu, yang boleh diusahakan, yang boleh diperolehi, yang boleh diusahakan, yang dihasilkan min adillatuha, daripada dalil-dalilnya, al-yakiniyah, yang bersifat yakin, yang bersifat yakin. So takrif ni dua-dua kena hafal lah. Takrif ni dua-dua kena hafal. InsyaAllah yang akan masuk periksa untuk marhalah bidayah ni, bab 1 dan 2 setiap bab. Tajuk 1 dan 2 setiap bab. Kita maksudnya ada 6 tajuk lah yang akan masuk insyaAllah. Yang buat soalan ialah Ustazah Falihin. Baik, itu mi'yar yang pertama. Mi'yar yang kedua insyaAllah kita akan teruskan, iaitu hukum dirasatu ilmu tauhid, hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukumnya fardu ain, maksudnya fardu atas setiap seseorang, ala kulli muslimin, atas yang bernama muslim wa muslimatin, dan perempuannya muslim.
Okey. Yang ketiga, kita akan pelajari berkaitan dengan samaratu dirasatu ilmu tauhid. Sebab tu belajar ilmu tauhid ni dia termasuk dalam 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Kalau orang tanya ada berapa ilmu? Ada 3 ilmu. Baik. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita terus pada yang ketiga, iaitu samaratu dirasatu ilmu tauhid. Okey, buah ataupun kesan mempelajari ilmu tauhid. Bismillah. Ya ma'rifatullah ta'ala, iaitu mengetahui Allah Ta'ala ataupun mengenal Allah Ta'ala biadillati dengan dalil-dalil allati yang laisa fiha bukan padanya syakun. Syak. Tak boleh ada syak. Dalil tu tak boleh ada syak. Contoh, betulkah apa nama Allah tu ada? Apa dalil Allah tu ada? Alam ini. Betulkah alam ni ada? Tak nampak lagi ke alam ni ada? Takkan alam ni ada dengan semula jadi? Mustahil alam ini ada dengan semula jadi. Itu yang dimaksudkan dengan ni. Kita kena nak dapat pengetahuan bahawa kita mengetahui Allah Ta'ala tu dengan dalil. Dalil ni apa? Macam-macam. Diri kita sendiri. Contoh diri kita sendiri. Okey, kita ada dalil Allah Ta'ala itu ada. Yang kedua, at-tauhidu khalisatun. Penumpuan ataupun pengesaan. Tauhid tu dengan maksud pengesaan. Al-khalisatun yang khusus, yang bersih. Bisa yusmiru i'tiqadu, yang bersumberkan i'tiqad, yang bersumberkan i'tiqad. Mana tadi? Yang bersumberkan i'tiqad bil aqaid, dengan pegangan-pegangan as-sahihati, yang sahih, min dolalin, daripada kesesatan, al-kufri, kekufuran, wal bidayati, dan bid'ah, dan bid'ah. Okey, maksudnya tauhid ini dia ni membuahkan pegangan akidah yang sahih daripada kesesatan, kufur dan bid'ah. Jangan kita tak tahu Jangan kita tak tahu kenapa kita kena ada tauhid. Kenapa kita kena belajar tauhid? Supaya kita dapat mengesahkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, yahsulu sahibatu, menghasilkan sahibatu diri, alal huda, atas petunjuk, al-kamilu, yang sempurna, wa taufiqu, dan petunjuk, likulli, bagi setiap, ajrin, balasan, wa ghanimatin, dan habuan. Ghanimah dengan maksud habuan. Yang keempat, yaghfirullah, mengampunkan akan Allah. Mengampunkan akan Allah. Tulis makna tu pada perkataan atas perkataan tu ataupun bawah perkataan tu. Jangan tulis sepanjang-panjang alam. Bitauhidi, dengan tauhid. Az-zunubi, akan dosa-dosa. Wa yukaffiru, dan akan menghapuskan. Bihi, dengannya tauhid. As-sayyiati, akan dosa-dosa. Maksudnya apa? Selagi mana kita mentauhidkan Allah Ta'ala, kita pegang Allah Ta'ala itu Tuhan, tak ada syirik pada Allah Ta'ala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kalau ada syirik, buatlah baik macam mana sekalipun, tetap akan akan masuk neraka. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang kelima, at-tauhidu. Tauhid itu yamna'u, menghalang, dukhulun nari, masuk neraka, bil kulliyah, secara keseluruhan. Secara keseluruhan ataupun sempurna. Idza, apabila kamula, sempurna, fil qalbi, dalam hati. Siapa yang ada tauhid yang sempurna pada Allah Ta'ala, apa yang berlaku? Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisap. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisap. Sebab tu penting kena ada akidah yang sahih. Ni apalah doa ni.
doa sabat dalam agama Allah. Dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Al-Imran ayat 8. Baik. Kita masuk pada yang keempat iaitu Nash'atu ilmu tauhid. Nash'atu ilmu tauhid. Okey. Perkembangan ilmu tauhid. Okey, boleh tengok dulu gambar-gambar tu cantik ya. Okey. Laqad nasya'a, sesungguhnya telah berkembang. Laqad, sesungguhnya, nasya'a telah berkembang ilmu tauhid, akan ilmu tauhid li asbabi dakhiliyah, kerana sebab-sebab dalaman, wa ukhra, dan yang lain kharijiyah, sebab-sebab luaran. Kharijiyah, sebab-sebab luaran. Okey, amma asbabu dakhiliyah, adapun sebab-sebab dalaman, fahiyah, iaitu kal-atiyah, seperti berikut. Dakwatul Quran ila tauhid. Al-Quran mengajak, dakwah mengajak Al-Quran akan Al-Quran ila tauhid, kepada tauhid. Li ahammid diniyat, sebagai sepenting-penting dalam agama. Sebagai sepenting-penting dalam agama. Allati, yang kanat, adalah muntasyiratun, tersebar fi ahdin Nabi, pada zaman Nabi SAW. Okey. Laju sangat ke? Laju sangat ke? Dia nampaknya tak cakap, laju sangat. Okey, saya slow-slow Nazif dapat, Nazif? Dapat. Okey, Syairah dapat? Oh, Syairah dapat ke? Husna dapat? Aina dapat? Ni ada tak depa ni? Macam tak ada je, semua keras belaka ke? Okey, tak apa. InsyaAllah. Mana tadi kita? Okey, slow-slow insyaAllah. Ikhtilafu, berlainan, berlawanan. Wijhatun nazar. Apa nama? Pandangan, pandangan lah. Bersalahan pendapat, pandangan. Ikhtilaf, bersalahan. Wajhah, pandangan. Nazar, pendapat. Al-muslimina, akan orang-orang Islam. Fi, pada al-masailu, masalah-masalah. Al-aqaidiyah, berkaitan dengan akidah. Al-aqaidiyah, berkaitan akidah. Fanatijat, maka menatijahkan an hadal ara'u, tentang pendapat-pendapat, wa mazahibu, dan mazhab-mazhab. Disebabkan ada banyak pendapat, ada banyak perbezaan pendapat kat dalam mazhab, dalam kalangan orang Islam. Apa yang berlaku? Timbullah mazhab, dan pandangan-pandangan dalam mazhab. Dan yang ketiga, khilafuhum fi masail siyasiyah, bersalahan mereka, khilafum, bersalahan mereka fi masaili, pada masalah as-siyasiyah tu, politik. Fa asbahat, maka menjadikan al-ahzabu, kumpulan-kumpulan, firqan, terpecah. Firqan, terpecah, ad-diniyatan, secara firqan diniyah, kumpulan-kumpulan agama lah. Golongan-golongan, ahzab tu golongan-golongan, firqan,
kumpulan agama. Laha baginya ra'yuha, pendapat. Tu inilah, ini dia punya tempat dalaman. Pertama, pasal penama akuan itu mengajak pada mentauhidkan Allah Taala. Kedua, disebabkan ada pertumbuhan ara'u wal mazahib. Yang ketiga, disebabkan ikhtilafu fi masailu siyasiyah. Ikhtilaf fi masailu asiyasiyah. Berbeza pendapat dalam masalah politik. Okey. Amma asbabul kharijiyah. Adapun asbabu, sebab-sebab kharijiyah, luaran, fahiyah, iaitu ada berapa? Ada 3 juga. Yang pertama, dukhulul ara'u, masuk pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan fi diyanati, daripada agama-agama, min diyanati, daripada agama-agama al-qadimah, yang terdahulu, fi islami, dalam Islam, fil islami, dalam Islam, kasiru, ramai, mimman, daripada yang masuk, al-islamu, akan Islam, ke dalam Islam, ba'dal fathi, selepas daripada al-fathi, peperangan, kana, adalah, min, daripada diyanati, agama-agama al-mukhtalifati, yang berbeza, Fa'azharu, maka mereka menzahirkan, Fa'azharu, maka mereka menzahirkan, mu'takidatuhum, pegangan mereka, Ambil baris sekali, jangan lupa, supaya boleh baca. Pandai 2 dalam 1, 3 dalam 1. Mu'takidatuhum, pandangan-pandangan mereka, pegangan-pegangan mereka, as-sabiqah, yang telah lepas, fi libasi, dalam libasu dinihim, kehidupan agama mereka, libasu kehidupan dinihim, agama mereka, al-jadidun, yang baru, Yang kedua, inna, sesungguhnya, alhammu awal, kesamaran yang pertama. Alhammu awal, kesamaran yang pertama. Sekejap Hello, Assalamualaikum. Alamak, sekejap. Sekejap nanti hantar. Okey. Jal. Tolong tak boleh? Hantar kunci kereta kat kalau apa ya? Dekat ni. Okey. Hantar kunci kereta ya. Sorry ya, aku terbawa. Boleh tak? Minta tolong. Boleh. Kalau ni dah tengah rakam. Masih Rijal? Assalamualaikum. Okey, sambung. Dekat quarters. Kejap. Hello, ni minta tolong Rijal, tolong ni. Tolong hantar kunci jap. Dia dekat dekat okey. Dia dah sampai tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambung balik. Innal hamul awal, sesungguhnya kemusykilan yang pertama, indal firaqi, di sisi al-firaqil islamiyah, kumpulan-kumpulan Islam, huwa, iaitu ad-difa'u aniddin, iaitu mempertahankan agama. Ad-difa'u aniddin, iaitu mempertahankan agama. Wa kanat, adalah al-biladul islami, negara-negara Islam, mu'aradatan, saling bertingkah, saling bertingkah atau saling mendatangkan, likullil ara'in, bagi setiap pendapat-pendapat, wadiyanat, dan agama-agama. Berlaku negara-negara Islam ni ada berlaku percanggahan dalam pendapat dan agama. Wa yuhawilu kullu fariqan ibda'un ra'yihi. Wa yuhawilu, dan membawa, kullu, setiap, fariqun, kumpulan, ibda'u ra'yihi, perkara baru, perkara baru, bawaan baru, ra'yihi, pada pandangan. Ra'yi, pada pandangan. Wa ibtalu ra'yu ghairihi, dan membatalkan ra'yu, pandangan, ghairihi, yang lain. Maksudnya apa yang berlaku? Kumpulan ni dengan kumpulan ni punya banyak kumpulan, mereka menegakkan pendapat mereka saja. Dia orang tak terima pendapat orang lain. Sebab tu munculnya ilmu tauhid. Dan yang ketiga, hajatul mutakallimina, keperluan. Terima kasih Jan. Hajatul mutakallimina, keperluan al-mutakallimina, golongan-golongan ulama. Mutakallimin ni ulama-ulama tauhid. Keperluan ulama-ulama tauhid ilal falasifah, kepada falsafah, ilmu falsafah. Keperluan ulama-ulama tauhid ilal falasifah, kepada ilmu falsafah. Fatadfa'uhum, maka mereka menentang. Al-mutakallimin ni menentang ila qira'atul falsifah Yunani, kepada bacaan-bacaan ahli falsafah al-Yunaniyah, Yunani. Mereka menentang kepada pembacaan falsafah ahli falsafah Yunani. Wa nutqi biha, dan mereka ini berbincang dengannya, dengan ahli-ahli falsafah Yunani ni. Wa takallamu, dan mereka ini saling berbincang, fi sya'ni, pada keadaannya, hanya falsafah Yunani. Wa raddu alaiha, dan mereka menolak falsafah Yunani. Ni yang berlaku. Sebab antara, jangan lupa, jangan tak ingat, pada zaman Sayyidina Umar, berlakunya perluasan kuasa sampai kepada Empire Rom, kan? Sampai pada Empire Rom, dan orang Islam telah menang. Dan pada ketika itu Rom ni dia ada falsafah dia sendiri, istilahnya falsafah Yunani. Okey. Itu adalah sebab dalaman dan sebab luaran. Kita dah bincang, insya-Allah. Dan kita tengok pula pada second last, iaitu muassisu ilmu tauhid, pengasas ilmu tauhid. Siapa dia? Pengasas ilmu tauhid kat sini, hafal terus. Abu Hasan Al-Ali bin Ismail bin Ishaq Al-Ash'ari. Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq Al-Ash'ari. Eja Al-Ash'ari ni bagi betul. Selalu orang salah eja. Tulis elok. Apa betul-betul? Sanatul milad, tarikh lahir 260 Hijrah. 260 Hijrah. Wa wulida bil Basrah, dan dilahirkan bil Basrah, di Basrah. Basrah ni dekat mana? Dekat Iraq sana tu.
Sekarang ni namanya Iraq. Okey. Al-mazhab, mazhab dia al-Asy'ariyah wa huwa muassisun. Mazhab dia mazhab Asy'ariyah lah. Mazhab as-sabiq, mazhab dia yang sebelum ni, mazhab pemikiran dia yang sebelum ni namanya Mu'tazilah. Sebelum ni Abu Hasan Ali bin Ismail bin Isa al-Asy'ari ni dia berpegang pada mazhab Mu'tazilah. Hadafuhu, tujuan dia bina mazhab al-Asy'ari ni. Tujuan dia bina mazhab al-Asy'ari. Arada, dia menghendaki ayyukima, mendirikan mazhaban, satu mazhab, wasaton, yang pertengahan, yang sederhana, yang pertengahan, yang sederhana. Yajma'u, menggabungkan baina, di antara manhaj al-Mu'tazilah, jalan Mu'tazilah, al-aqlani, yang semata-mata guna akal, al-aqlani, yang semata-mata guna akal, wal fikri, dan fikran, dan pemikiran, wal fikri, dan pemikiran, as-sunni, ahli sunnah wal jamaah, dan fikrah ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah ni dia banyak guna akal. Adapun ahli sunnah wal jamaah ni dia ni banyak guna hadis dan Al-Quran. So Mu'tazilah ni nak buat apa? Dia nak gabung dua-dua. Yang kedua-dua pendapat ni dia mutawasid. Dia pertengahan. As-sanatul wafah tu dia meninggal pada tahun 324 Hijrah. Dekat mana? Di Baghdad. Dilahirkan di Basrah, meninggal di Baghdad. Okay. Lahir 260 Hijrah, meninggal 324 Hijrah. Okey. Berapa tahun tu? Berapa tahun dia lahir? 40, 64. Hidup selama 64 tahun. Hidup dia selama 64 tahun. Okey. Dan yang kita pergi yang terakhir sekali, apakah kandungan ilmu tauhid? Kandungan ilmu tauhid dia ada 3 sahaja, iaitu al-ilahiyah, ketuhanan, yang kedua an-nubuwat, kenabian, yang ketiga ialah as-sam'iyat. Ingat kalau orang tanya, kita belajar ilmu tauhid ni, kita membincangkan tentang apa? Tentang 3 perkara. Ketuhanan, kenabian, dan serta perkara-perkara ghaib. Sam'iyat tu perkara ghaib lah. Tapi yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Soalan, apakah ketuhanan tersebut? Al-bahsu, perbincangan. Al-bahsu, perbincangan. Amma, tentang apa-apa. Amma, tentang apa-apa. Yajibu, wajib. Wa yustahilu, dan yang mustahil. Wa yajuzu, dan yang harus. Fi, pada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Pada zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Benda yang wajib bagi Allah Ta'ala daripada sudut zat dan pada sudut sifat. Pada sudut zat dan pada sudut sifat. Dan juga tambah sikit daripada sudut asar. Daripada sudut asar. Kita kena tahu membezakan Allah tu dengan yang lain. Subhanallah, takkan sesekali Allah itu sama dengan makhluk. Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada sebagainya. Allah ada mata dan sebagainya. Jangan kita samakan. Sebab tu perbuatan kata-kata yang tak, antara kata-kata yang tak bagus sekali didengar sekarang ni ialah Allah nak lihat kita ini, Allah nak lihat kita kita antaranya lah kan, contohnya kan Allah, kita selalu dengar. Contoh apa? Siapa boleh bagi contoh yang kita pernah dengar dalam ceramah berkaitan dengan Allah? Kita hendaklah membahagiakan Allah, kan? Jangan perkataan tu tak betul, kan? Tu contoh lah, tu contoh. Ada soalan setakat situ? Ada soalan? Ke mereka ni tak ada mereka ni? Tak ada.
Okey. Okey, tak ada soalan. Okey, tak ada soalan ya. Okey, itu ilahiyat ketuhanan. Yang kedua bab nubuwat kenabian, iaitu al-bahsu, perbahasan amma tentang sesuatu ataupun apa-apa, yajibu yang wajib, wa yustahilu dan yang mustahil, wa yajuzu dan yang harus, fi haqqi rasul pada hak rasul alaihi wassalatu wassalam. Tu je lah, sama je. Dan yang keempat, kullu ma sabata, setiap apa yang merangkumi, bitoriqi syar'i dengan jalan syarak, min daripada umuru, perkara-perkara, ghaibiyat yang ghaib, yang ghaib, insyaallah. Itu sajalah, insyaallah. Nanti so Ustaz tinggalkan antum dengan apa nama, dengan tajuk ini untuk antum buat nota. InsyaAllah kita jumpa balik pada jam 11 pagi, InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Buat nota terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buka link yang baru nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.